Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak mula tajuk baru iaitu tema 2, penerokaan unsur dalam alam. Dan bab kita adalah bab 4, kadar tindak balas. Malaysia ialah negara pengeluar dan pengeksport sarung tangan latex yang terbesar di dunia. Getah asli ialah sebatian karbon organik. Jadi, adakah getah tiruan merupakan sebatian karbon organik? So, anda boleh menerokai video melalui laman web ini ataupun anda scan sahaja di mana medium dia dalam bahasa Inggeris. Di sini dia bagi contoh lithium merupakan bahan yang lazim digunakan untuk membina sel elektrokimia, iaitu sel elektrolit dan sel kimia. Namakan satu bateri elektrolitik daripada ion lain yang berpotensi untuk menggantikan bateri ion lithium. Dan adakah kadar tindak balas kimia dalam sel elektrokimia adalah tinggi ataupun rendah? So, ini ada dalam jadual berkala anda lah unsur ini. So, anda boleh terokai sendiri. Ini kita nak tengok iaitu tajuk kita bab 4, kadar tindak balas. Kita akan tengok dari segi takrifan kadar tindak balas. Kita akan tengok juga faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Serta contoh aplikasi konsep kadar tindak balas dalam kehidupan harian dan industri. Buletin sains. Proses penghasilan roti bakar melibatkan tindak balas kimia yang kita kenali sebagai tindak balas Maillard. Di mana dalam tindak balas ini, karbohidrat bertindak balas dengan protein membentuk sebatian amodori, iaitu menyebabkan roti, kalau anda tengok sini dia keperang-perangan dan menghasilkan roti bakar. Dan tindak balas Maillard ini merupakan tindak balas yang cepat. Ini adalah kata kunci untuk tajuk ini. Anda boleh baca sendirilah. Yang pertama kita nak tengok subtopik pengenalan kadar tindak balas. Tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Jadi tindak balas kimia kita tahu satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Daripada persamaan anda boleh tengok bahan tindak balas ditindak balaskan secara kimia. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat hasil tindak balas. Jadi contoh dia tindak balas. Kita boleh tengok contoh dia tindak balas antara bahan tindak balas larutan kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat yang kedua-duanya tidak berwarna dan akan menghasilkan mendakan plumbum 2 iodida yang berwarna kuning dan larutan kalium nitrat yang tidak berwarna sebagai hasil tindak balas. So, anda boleh tengok sinilah plumbum 2 nitrat tambah kalium iodida. Ini adalah bahan tindak balas. Bila ditindak balaskan, hasil dia ialah plumbum 2 nitrat tadi dia jadi plumbum 2 iodida. Dan kalium iodida ni akan menjadi kalium nitrat. Jadi semasa suatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Maka kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang. Kuantiti bahan tindak balas ni bila bertindak balas dia akan semakin berkurang. Manakala kuantiti hasil tindak balas pula dia semakin bertambah. Jadi boleh tengok rajah
graf 4.1 ini kuantiti bahan tindak balas. Kamu tengok graf dia semakin menurun, menunjukkan dia semakin bertindak balas, semakin berkurang dengan masa lah. Manakala kuantiti hasil tindak balas pula dia semakin bertambah. Tengok graf dia bentuk melengkung ke atas. Ini adalah graf bagi kuantiti hasil, dan ini adalah graf yang pertama ni adalah graf bahan tindak balas yang semakin berkurang dengan masa. Kalau dia punya hasil semakin bertambah dengan masa. Beza graf dia yang ni bahan tindak balas melengkung ke bawah, manakala kuantiti hasil tindak balas melengkung ke atas. Jadi perhati dan fahamkan persamaan dan perbezaan dalam graf perubahan kuantiti bahan tindak balas. Ini bahan tindak balas atau kuantiti hasil tindak balas yang B ni lah. Melawan masa dalam sama ada dia tindak balas yang cepat atau tindak balas yang perlahan. Kita boleh tengok 4.2A dengan 4.2B. Kita di sini ada dua graf bagi bahan tindak balas yang biru dengan yang merah ni. Jadi kalau tindak balas dia cepat bahan tindak balas ni berkurang dengan cepat lah. Seperti graf yang tunjuk biru ni. Tengok pun kita tahu dah. Dari segi keseluruhan ni kita tahu B ni lebih cepat bertindak balas berbanding yang merah ni. Yang merah ni tindak balas dia perlahan. Jadi dia perlahan dengan masa lah. Maksudnya dia lambat. Dari segi yang ni kuantiti bahan tindak balas. Nak tahu yang mana cepat dengan lambat, tengok graf dia sahaja. Yang dulu warna biru ni dia cepat lah. Dengan masa berbanding dengan yang merah. Hasil tindak balas pula, kita tengok graf B ni. Kuantiti hasil pula. Yang cepat ni yang melengkung ni. Yang warna biru ni. Kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan cepat. Ini bertambah dengan cepat. Manakala yang merah ni, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan perlahan. Sebenarnya apa yang perlu kamu tengok ialah keseluruhan dia lah. So yang biru ni, keseluruhan dia lebih besar. Dia lebih cepat menghasilkan tindak balas. Tindak balas yang dihasilkan cepat berbanding dengan yang merah. So, ini adalah graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas bagi melawan masa yang kita bandingkan beberapa bahan. Itu mengenai tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Jadi dalam bentuk carta kita boleh tengok dari segi persamaan tindak balas cepat dan perlahan ni, kedua-duanya kita tahu kuantiti bahan tindak balas dia berkurang. Dan kuantiti hasil dia pula bertambah. Ini persamaan dia lah. Tidak kira dia cepat atau lambat. Kita boleh refer balik graf pada rajah 4.1. Memang nampak jelas lah. Kuantiti bahan dia berkurang. Kuantiti hasil dia bertambah. Tak kiralah dia tindak balas cepat ataupun perlahan. Yang ni bila kita banding dua graf lah. Ni boleh tengok balik pada rajah 4.1 dan 4.2 muka surat 116. So ini persamaan dia. Perbezaan ni dah tentulah. Tindak balas perlahan dia perlahan lah. Tindak balas cepat dia cepat lah. Dari segi kadar dia, perbezaan dia dah tentulah tindak balas yang cepat tu, tindak balas dia tinggi dan dia berlaku dengan cepat. Sebab tu dia tindak balas yang cepat. Manakala tindak balas perlahan ni pula, tindak balas dia rendah. Dan dia berlaku dengan perlahan. Ini perbezaan dia dari segi kadar tindak balas. Dari segi masa pula, dah tentulah tindak balas cepat, masa dia singkat untuk dia lengkap bertindak balas. Manakala untuk tindak balas yang lambat, masa dia panjang untuk dia menjadi lengkap bertindak balas. Kamu boleh tengok sendiri foto 4.1 dengan 4.2 contoh tindak balas yang berlaku dalam kehidupan kita lah. Jadi kamu rasa yang manakah tindak balas dia cepat?
Yang manakah tindak balasnya perlahan? Okey, jelaskan jawapan anda. Sama ada nyalaan gas butana, cepat ataupun perlahan, ataupun pengaratan besi, cepat ataupun perlahan. So, anda boleh fikirkan dan beri jawapan, jelaskan jawapan anda pada guru anda. Okay, seterusnya kita nak tengok kadar tindak balas pula. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Okey. So, dah ditulis dalam persamaan yang di highlight kuning ni, iaitu kadar tindak balas sama juga dengan perubahan kuantiti bahan, bahan, ataupun hasil, tindak balas bahagi dengan masa. Masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Itulah yang dipanggil kadar tindak balas. Jadi maksud dia lah. Yang atas maksud dia secara perkataan, iaitu perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk formula. Tapi dalam bentuk perkataan lah. So, antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang kita boleh perhati atau kita ukur dalam tempoh masa yang tertentu bagi menentukan kadar tindak balas termasuklah, inilah di bawah ni apa yang kita boleh tengok iaitu pengurangan jisim. Isi padu atau kepekatan bahan tindak balas tersebut. Ini parameter benda yang boleh kita tengok dan kita ukur. Yang kedua, pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas. Tadi bahan tindak balas, sekarang ni hasil tindak balas. Okey, yang ketiga, pengurangan atau pertambahan dari segi tekanan, suhu, nilai pH dan kekondaksan elektrik, juga kekondaksan haba atau keamatan warna campuran tindak balas. Ini semua kita boleh perhatikanlah. Dan yang keempat, pertambahan dari segi isi padu atau tekanan gas yang terbebas. Dan yang kelima, kita boleh tengok pertambahan dari segi ketinggian mendakan yang terbentuk. Ini adalah antara yang kita boleh perhatikan atau kita ukur dalam tempoh masa bahan itu bertindak balas. Cikgu nak kamu fikirkan dari segi keusahawanan, mengapa harga keju, ni kat tepi ni, lazimnya tinggi. Cuba kamu fikirkan dan bincangkan bersama guru anda kenapa keju lazimnya tinggi dan bagaimanakah harga keju ni kita dapat kurangkan. Keju apa? Cheese lah. Kamu kan suka makan cheese. Kenapa cheese ni harga dia tinggi, agak mahal, dan bagaimana kita nak kurangkan dari segi harga dia. So ini anda boleh bincangkan bersama guru lah. Penentuan kadar tindak balas. Kita nak tengok contoh bagaimana kita nak menentukan penentuan kadar tindak balas. Di sini kita ada 0.3 pita magnesium. Kita masukkan dalam asid hidroklorik cair yang berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat dalam masa seperti dalam gambar rajah 4.4 lah. Jadi dia nak kita hitungkan kadar tindak balas tersebut. Jadi anda boleh tengoklah tindak balas antara pita magnesium yang dimasukkan dalam asid hidroklorik cair. Ini permulaan dia 0 saat. 10 saat yang pertama. Seterusnya anda boleh tengok 20 saat dan akhirnya 30 saat. Dia dah lengkap bertindak balas. Jadi, ini adalah rajah bahan tindak balas pita magnesium yang semakin berkurang dengan masa. So, macam mana kita nak kira? Kita ambil balik persamaan di atas. Ini kadar tindak balas iaitu
perubahan kuantiti bahan atau hasil kita bagikan dengan masa berlakunya perubahan, ya. Jadi pengurangan gisi magnesium, ya, daripada asal dia 0.3 hingga tiada. Gambar ni tiada kan. So 0.3 tolak kosong lah. Okey, masa keseluruhan dia 30 saat. So 0.3 tolak kosong bagi 30 dapatlah 0.01 gram per saat. Jisim dalam gram, unit dia masa dalam saat, ya. So ini dalam gram lah. Okay, yang ni dalam saat. Okay. Itu saja cara nak kira dia, simple saja. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Bagaimana kita nak mengukur kadar tindak balas, ya, bagi satu tindak balas lah, ya. Okay, kita nak tengok kadar tindak balas purata, ya, yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu bagi bahan yang pada gambar rajah 4.5, ya. Okay, ini adalah graf isi padu gas hidrogen dalam sentimeter padu. Unit dia dibahagi melawan dengan masa, ya. Okey, rajah 4.5 dia nak kamu hitungkan kadar tindak balas purata dalam minit pertama, dalam 2 minit pertama, minit kedua, minit ketiga dan keseluruhan tindak balas tersebut. Okey, kita tengok satu persatu, ya. Pertama kita nak ukur, ya, tindak balas purata dalam minit pertama. Okey. Okay, di sini dah highlight dah minit pertama, ya. So minit pertama dah tentulah, ya, daripada 0 hingga 60. 60 ni 60 saat, ya. Ni unit dia dalam saat. So 60 saat kita tahu 1 minit lah. Sebab tu dia kata minit pertama, 1 minit yang pertama 60 saat lah. Jadi daripada graf ni, ya, kamu kita panggil unjuran, ya, unjuran dalam ataupun interpolasi. Rasa Encik Gura pernah beritahu kamu sebelum ni, ya. Jadi buat unjuran dalam pada graf seperti garisan ini, ya. Dan sampai graf ini kamu tarik kepada paksi Y, iaitu paksi isi padu. So dapatlah nilai dia 20, ya, daripada 60 saat pertama. Buat unjuran ini, okey. Unjuran ni kamu kena buat, ya. Bila kamu buat, kamu nampaklah, ya, unjuran ini daripada 60 saat pertama sampai ke graf ni, ya, graf garisan yang ada pada rajah dan kamu tarik kepada paksi Y, ya. So kamu akan dapati nilai dia 20 lah. Okey, ni nilai 20. Okey, so 20 bahagi dengan masa dia 60 saat sebab dia dalam saat, ya. Kita guna 60 saat lah, ya. Ni 60 saat. So bila kamu bahagi, kamu akan dapat nilai dia 0.33 cm padu per saat. Sebab isi padu ni dalam sentimeter padu. Okey, masa dalam saat. Kita ikut unit yang ada pada paksi graf, ya. Cara kira dia, ya, kita buat macam keturunan lah. Keturunankan paksi Y dibagi dengan paksi X. So sini isi padu gas dibagi dengan masa lah. So ini adalah nilai kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Ya, ni dalam minit pertama lah, seperti soalan nak lah, ya. Okey, seterusnya kita nak tengok kadar tindak balas dalam 2 minit pertama. Tadi 1 minit pertama, ni 2 minit pertama. So 2 minit pertama dia dah terang kat sini daripada 0 hingga 120. Okey, daripada sini, ya. Daripada 0, sini 0 sampailah 120. Sampai sinilah. Ini 120 ni. Okey. So, daripada sini kita interpolasi atau unjurkan di bahagian dalam graf. Okey, sampai dekat garisan graf kita lah, ya. Kamu tarik, ya. Sampai dekat sini, ya. Kamu tarikkan dia ke arah paksi Y. Kamu akan dapat nilai dia 30. Ya. So, jumlah isi padu gas hidrogen 30, ya. Untuk 120 saat yang pertama ataupun 2 minit pertama. 1 minit 60 saat, 2 minit 120 lah.
120 saat. Jadi masa dia 120 lah ya. Bila kamu bagi, kamu akan dapati nilai dia 0.25 cm padu per saat. Kira sajalah. Okey. Okey, ni untuk 2 minit pertama. Okey, bagaimana pula soalan yang ketiga? Kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Okey. So yang ini minit kedua ya. Jadi dia nak minit kedua adalah daripada 60 saat hinggalah 120 saat. Okey, yang ni beza soalan yang sebab yang ni dia kata 2 minit pertama. Soalan yang pertama dia kata dalam minit yang pertama ya, 1 minit pertama. Yang A, yang B 2 minit pertama. Tapi yang C ni dia nak minit kedua. Nampak soalan? Dia nak minit kedua, tak sama ya. Okey. Maknanya antara minit pertama ke minit kedua lah. Itu soalan dia. Minit kedua adalah dari 60 saat hingga 120 saat. Itu beza daripada soalan pertama tadi dengan soalan kedua. Ini soalan ketiga C ya. Jadi antara 60 hingga 120, kita tahu bila kita unjurkan ya, kita akan dapat ya nilai isi padu kita antara 20, ini untuk 60 saat yang pertama. Okey, 120 saat yang kedua ni ya, nilai isi padu dia 30. So 30 tolak 20. Okey, bahagi dengan masa kita lah, 120 tolak 60. Sebab soalan nak minit kedua. Minit pertama yang ni kelas. Ni minit pertama. Minit kedua 120 ni lah. Ni. So, kita ambil perbezaan ini. Okey, kita ambil perbezaan ini. Jadi, 30 tolak 20 bahagi 120 tolak 60. Dapatlah 10 bagi 60. Ya, nilai dia 0.17 cm padu per saat. Okay, seterusnya, ya, isi padu gas hidrogen. Ya, yang ini kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Tadi minit kedua. Sekarang ni minit ketiga pula. So, minit ketiga antara 120 yang kedua tadi dengan yang ketiga lah 180. Jadi, isi padu dia kalau 120 ni 30 dan 180 ni 35. So, 35 tolak 30, ya, minit kedua dengan minit ketiga tadi. Masa dia 180 tolak 120. Jadi, dapat 5 bagi 60. So, jawapan dia 0.8 cm padu per saat. So, ini adalah kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Dan seterusnya, E dia nak keseluruhan. Kadar tindak balas keseluruhan. Kita highlight perkataan keseluruhan. Keseluruhan tindak balas ni. So, kita ambil semua jumlah isi padu gas yang terkumpul. So, daripada kosong sampai sinilah sebelum graf ini mendatar. Ya, bukan keseluruhan ya, sampai sini saja. So, kalau kita tengok nilai isi padu dia paling tinggi kat sini 35 lah. Okey. Dan masa dia pula hanyalah sampai 180 je. Okey. Tindak balas berhenti pada 180. Sampai sini saja, nampak? Graf ni kan dia naik bertindak balas sampai 180. Isi padu dia 35. Selepas 180, kamu tengok graf dia ni mendatar. Nampak? Dia mendatar. Okey. So, bila dia mendatar, maknanya ya, dia dah berhenti bertindak balas. Ni dia dah beritahu kat sini. Ya, tindak balas berhenti pada 180. Bukan 360 ya. Yang ni dia dah stop sebenarnya ya. Sebab tu graf dia lurus. Jadi, 35 keseluruhan isi padu bagi dengan keseluruhan masa dia sebelum dia berhenti 180 lah. So, kamu akan dapat jawapan dia 0.19 cm padu per saat. Okay, itu cara kira lah ya. Bagi isi padu gas hidrogen, ya, kadar tindak balas dia secara keseluruhan. Okay, jadi cikgu dah cover contoh ya, kelima-lima contoh ya, bagaimana kita nak mengira tindak balas purata. Okey, seterusnya kita nak tengok nombor 2 pula, kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Ya.
So kadar tindak balas yang berlaku pada satu masa atau ketika tertentu, kita boleh tengok seperti contoh ni lah ya. Okay, yang ni yang seterusnya ya. Yang ni sebenarnya kamu kira dari segi kecurunan dia, tetapi kita ambil tangent dia ya. Nampak? Jadi kadar tindak balas pada masa T sama dengan kecerunan tangent. Kecerunan tangent kat sini lah kelas. Kita ambil ni tangent ni kat sini. Kita ambil color lain ya. Okay. Ni tangent kat sini sebenarnya. Okay. Jadi perhatikan rajah 4.6 ni ya. Kadar tindak balas pada masa 20 saat yang ni yang 20 saat ni, yang ni. Okey, sama dengan kecerunan tangent lengkung pada masa 20 saat. Sebab bila nak buat kecerunan bagi graf yang melengkung, kita kena cari tangent dia dulu. Lebih kurang titik tengah dia lah ya. Jadi bila kamu cari tangent, barulah kamu boleh buat segitiga ni. Okey. Jadi segitiga ni ialah PQ. Okey. Dibahagi dengan RQ. Kecerunan kita tahu paksi Y. Ini paksi Y. Isi padu ni paksi Y. Dibagi dengan paksi X. Inilah PQ bagi dengan RQ. So PQ, okay, nak tahu dia, kena tengok pada graf nilai dia ni. Ni baca kat sini. So P ialah 49. Ni 49 ni. Okay. Q 21. Ni kelas. Daripada Q ni sebenarnya betul-betul ni tarik sampai sini. Baca. Sini 21. So 21 ya. So 49 ni 49. 49 tolak 21. Okay. So masa dia pula yang ni. Tarik ke bawah. Okay, tak sampai 30 kan. 29. Ni 29 ni dibaca kat sini je. Ni sini. Ya, kat sini. Kamu baca sendiri lah. 29. Bahagi dengan 9 kat sini. Tak sampai 10 pun. Cikgu tak guna pembaris ya. Ni 9 ya. So 9 tolak 9 yang ni. So 49 tolak 1 28. 29 tolak 9 20. So dapat dia 1.40 cm padu per saat. Okey, unit ni ambil kat sini lah. Paksi Y cm padu. Okey, paksi X saat. Okey. So ini adalah nilai tindak balas ya, yang berlaku pada tempoh masa yang tertentu ya. Dan seterusnya kamu boleh tengok sendirilah info sign ya. Cara melukis tangent ni matematik lah, kamu belajar kecurunan bagi garisan lengkung ya. Seterusnya kita nak tengok contoh yang kedua ya. Dalam satu eksperimen, ketebalan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair ya, seperti dalam rajah ni lah ya. Eksperimen dia. Jadi isi padu gas hidrogen terbebas dicatatkan pada sela masa 40 saat ya. So graf isi padu gas hidrogen melawan masa seperti dalam rajah 4.8 kita plotkan. Jadi soalan dia, hitungkan kadar tindak balas pada masa 60 saat. Dan yang seterusnya ya, dia nak hitungkan kadar tindak balas pada 120 saat ya. Jadi cara nak kira dia, untuk yang A ya, kadar tindak balas pada masa 60 saat. Okey. Jadi kita tengok sendiri ya, pada masa 60 saat yang ni lah ya. Jadi kita ambil tangent dia, ni tangent dia kat sini, 60 saat kat sini ya. 60 saat. Jadi nilai dia untuk kecurunan ini kalau tangent dia 60 saat, so bila kita buat segitiga, kita akan dapat YZ dan XZ ni ya. So YZ ni masa dia 100 YZ ni dia punya isi padu gas hidrogen ialah 23 untuk Z, 43 untuk Y. Okey, XZ ni pula masa dia 100 dengan 20. So ini adalah kadar tindak balas pada masa 60 saat. So kita dah dapat tangent dia, kita dah lukis segitiga dia. Dan kita kira lah ya, iaitu kecurunan tangent lengkung pada masa 60 saat. Yang ni ya, 60 saat. So kita dah tengok segitiga dia tadi. So YZ, yang ni YZ, yang ni.
So, ni adalah YZ. Jadi, YZ 43 lah, ya, iaitu Z 43 bila kamu baca pada graf. Dan X ialah 23. So, 43 tolak 23. Okey, XZ pula. XZ masa lah. Antara Z ni 100 dan X ni 20. So, 100 tolak 20. Okey, 43 tolak 23, 20. 100 tolak 20, 80. Maka kita dapat nilai dia 0.25 cm padu per saat. Ini adalah kadar tindak balas pada masa 60 saat lah. Itu kita ambil nilai kecuran tangen lengkung. Pada masa T, pada masa 60 lah. Okey, seterusnya kita nak tengok B. Dia nak kadar tindak balas pada masa 120 saat. Okay, mana 120 saat? Satu kat sini. So, ni tangen dia. Ni tangen dia. So, tangen dia ialah kita dapat, bila kita dapat tangen dia, kita akan lukis segitiga dia. Maka kita akan dapat nilai isi padu dia ialah PQ dan QR ni, dan masa dia ialah PR. Di segitiga lah kita nak tengok dia punya tangen dan kita nak kira dia punya kecuran. So QR, KQR iaitu nilai isi padu gas. Q 47.5 bila kita baca dekat tepi ni. Dan R ialah 38.5, tak sampai 40 pun. Okay, so kita masuk nilai lah. 47.5 tolak 38. Okay, masa dia R 160 tolak P 80. So, 160 tolak 80. So, kita dapat 9 bagi 80. So, jawapan ni ialah 0.11 cm padu per saat. Jadi, inilah cara untuk kita kira kadar tindak balas bagi nilai 120 ni lah. Itu kita ambil kecuran tangen lengkung. Ni tangen lengkung ni. Okey, ni tangen lengkung. Dan nilai dia ialah QR dan PR bagi paksi X. Ni. Okay, itulah cara kira kadar tindak balas pada masa yang tertentu. Jadi akan boleh tengok sendirilah contoh ni dalam buku teks kamu 100 muka surat 122 hinggalah 123. Okey. Jadi kamu boleh buat latihan aktiviti 4.2 yang melibatkan analisis data tadi dan juga latihan praktik formatif 4.1. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.